tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, saya nak tengok soalan yang dikemukakan, yang sampai kepada saya ni. Assalamualaikum. Salam. Soalan, macam mana nak membezakan darah haid atau istihadah? Contoh, darah berwarna coklat kehitaman keluar pada pagi Isnin setelah bangun tidur, kemudian tidak ada sebarang tanda darah keluar sepanjang hari, iaitu dalam tempoh 24 jam. Adakah perlu mandi dan qada semua solat dalam satu hari itu? Baik, ni orang perempuan tanya. Sebab kalau kita tanya ni, sebab dia tak ada darah pun. Nak cam macam mana darah haid dan juga darah istihadah. Nak cam dia darah haid istihadah ni, kalau dalam mazhab Syafi'i, darah haid sekurang-kurang datang sehari semalam. Paling banyak datang 15 hari 15 malam. Jadi kalau dia datang sikit saja, kurang sehari semalam, maka dia bukan haid. Ataupun dia datang lebih daripada 15 hari 15 malam, tu dia dikira istihadah. Kadang dia tak berhenti datang kan. Tak berhenti datang. Kat 15 hari tu dikira darah haid lagi. Mai hari ke-16 darah ada juga. Maknanya itu bukan haid dah. Itu istihadah. Begitu juga kalau datang tak cukup sehari semalam. Tak cukup sehari. Dia mas sikit je. Kan? Dalam mazhab Syafi'i sekurang-kurangnya sehari. Dia darah itu. Sikitnya tiba-tiba tak ada langsung lah. Maknanya dia istihadah lah. Itu kaedah yang kita boleh pakai. Cuma dalam bab ni tuan-tuan, saya terfikir satu, wallahu alam lah, boleh buat tak boleh buat. Saya terfikir satu perkara. Kalau tuan-tuan ada kemampuan, kita sekarang ni dari sudut ilmu sains dan teknologi itu makin berkembang. Boleh atau tidak direka satu alat untuk menentukan mana haid, mana istihadah? Ni kena buat kajian, buat research. Gabungan research antara ahli syariah dengan ahli sains. Kan pregnant tu ada alat kan? Test tu keluar ni pregnant. Siap beritahu 2 minggu, 3 minggu. Darah haid dia ada sifat-sifat dia. Darah istihadah ada sifat-sifat dia. Dikaji benda ni, dikeluarkan satu alat, keluar darah, tap, tengok-tengok, ni haid. Keluar darah, tap, tanda, ini istihadah. Kalau boleh keluar alat ni tuan-tuan, memang cukup hebat. Di pattern kan, orang tu kaya tu. Kaya lah. Orang perempuan semua bakat beli. Tapi saya terfikir benda tu boleh buat ataupun tidak. Wallahu alam, ilmu makin berkembang, mungkin. Benda segalanya mungkin tuan-tuan. Kan? Jadi apapun setakat ni kita berpegang kepada pandangan istiqra yang dibuat dalam ulama mazhab. Antaranya mazhab Syafi'i lah yang kita berpegang begitu. Mazhab Syafi'i dia kata paling lama 15 hari. Datang lepas pada tu dia bukan dia dah. Tapi kalau datang dalam tu dia datang 3 hari, lepas tu dia berhenti 2 hari, 4, 5, 6 dia datang pula. Hak 4, 5 tu pun dia haid juga. Cuma tak datang. Kita mandi pun semua, kita puasa. Tapi puasa tu kena qada. Sebab apa? Sebab dia masih lagi dalam tempoh period lagi. Nampak tak? Jadi lagi mana alat tu tak cipta, kita guna ni lah. Kita guna apa? Kita guna yang diijtihadkan oleh ataupun para ulama berkaitan dengan darah. Mungkin akan datang, wallahu alam, mana tahu kalau siapa-siapa yang mahir yang boleh buat kan, insya-Allah dia memberi manfaat yang besar tuan-tuan. Baik. Kemudian soalan seterusnya, Ustaz, doa minta lindung daripada 4 perkara tu boleh jahar ke atau kena sir? Kita baca tahiyat sir ke jahar? Saya nak tanya, kita baca tahiyat akhir tu sir ke jahar? Sir kan? Baca sir lah. Takkan tahiyat baca sir, tiba-tiba hatu penderah. Terkejut orang. Orang sebelah pun terkejut, apa dia ni? Kan? Maknanya kita baca sir semualah. Tak perlu kita baca jahar, sebab kita baca dalam tahiyat. Bila baca dalam tahiyat itu kita baca sir, kita baca secara perlahan, maka doa tersebut juga kita baca secara perlahan mengikut kesesuaian. Ustaz, saya ada 3 soalan. Yang pertama, di mana dabbah akan muncul?
Dabah akan muncul di Bukit Safa. Di Bukit Safa. Bukan di Bertam. Adakah Rasulullah tak boleh membaca dan menulis hingga akhir hayat baginda? Ya. Rasulullah disebut sebagai ummi. Ummi. Siapa disebut sebagai ummi tu kan? Ummi kan makna mak. Kan? Ummi kan mak kan? Siapa tak tahu menulis baca dia panggil ummi. Sebab nak ceritanya, dia ni walaupun besar pun, dia macam sebagaimana seumpama macam dilahirkan oleh ibunya, kerana ketika lahir kita tak boleh menulis dan membaca. Nabi memang tak boleh menulis dan membaca, tetapi Nabi tak boleh menulis dan membaca itu sebenarnya bukan satu kelemahan, satu kemuliaan bagi Nabi sebenarnya. Kita jangan anggap, oh Nabi tak boleh baca menulis. Tuan-tuan, itu satu kemuliaan bagi Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi boleh menyampaikan Al-Quran yang mengatasi segala ilmu yang ada di atas dunia ni. Orang hendak mengaji boleh menulis baca, tak boleh sampaikan Quran. Macam mana Nabi boleh? Tu, maknanya itu. Yang kedua, memang Allah buat Nabi macam tu. Kalau Nabi boleh membaca kemas, tulis kemas, orang buat alasan lah tuan-tuan, golongan musuh Islam duk tunggu nak serang ni. Dia kata Muhammad memanglah dia cedok daripada mana, dia pergi baca daripada Parsi ke, dia baca tamadun Greek Yunan ke, dia cedok, dia bubuhlah Islam. Tapi hak ni tak dia tak boleh buat apa. Sebab apa? Sebab dia tahu Nabi Muhammad memang tak boleh nak baca. So mai mana hak dia sampaikan tu? Hak dia sampai tu sangat hebat. Itu kata wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kata Nabi tak tahu baca menulis itu adalah satu kemuliaan bagi Nabi, bukan satu kita kata kelemahan tak. Bagi kita lemah lah kan. Pernahkah Rasulullah SAW dan para sahabat mengerjakan solat hormat waktu? Solat hormat waktu ni merupakan ijtihad daripada ulama. Ijtihad disebut dalam kitab Mughnil Muhtaj sebagai contohnya. Nak bagi tahunya bahawa solat ini perlu dilaksanakan juga walaupun ketika mana ketiadaan kemampuan untuk bersuci contohnya. Sebab contoh kita nak berwuduk pun tak boleh, kita nak tayamum pun tak boleh, sedangkan solat nak kena solat. Kan? Solat tanpa bersuci tak boleh. Miftahus salah at-tuhur. Kunci pada solat itu adalah suci. Masa dah nak habis, solat juga dalam keadaan itu. Ini para ulama kata solat hormat waktu. Nanti dah boleh suci, nanti qada baliklah. Nak bagi tahunya pentingnya solat, jangan ditinggalkan. Okey. Ustaz, macam mana kalau kita solat qasar di belakang imam yang buat 4 rakaat? Perlukah kita mufaraqah untuk buat 2 rakaat? Kalau imam solat 4 rakaat, makmum kena buat 4 rakaat juga. Dia tak boleh buat 2 rakaat. Dia tak boleh qasar. Kalau kita nak qasar, kita jangan ikut imam. Kita tahu imam Masjid Fahim mestilah 4 rakaat. Kita musafir, mai kita naik ikut imam, kita buat 2 rakaat. Kita habis dulu, imam tak habis lagi. Lawan tokeh ni. Makmum dah habis tu, imam tak habis. Sebab itu tak boleh, syarat dia orang yang nak solat qasar, dia tak boleh menjadi makmum kepada imam yang solat tamam. Kau nak jadi makmum juga, dia kena solat tamam 4 rakaat, jangan qasar. Tapi kau nak qasar juga, dia pergi solat belakang seorang-seorang dia. Jangan ikut imam. Tak boleh. Okey? Dalam bulan Ramadan, sekiranya suami isteri berjima' di waktu siang, kena kifarat puasa selama 2 bulan. Kalau dia minum dulu untuk batalkan puasa semata-mata untuk berjima', adakah jatuh hukum sama juga Ustaz? Nak buat ke apa ni? Memang para ulama kata maksud yang kena kifarat tu adalah dia buat dalam keadaan dia berpuasa. Tetapi kalau dia buat dalam keadaan dia tak berpuasa, contoh dia dah hentam nasi goreng dah, mana dia tak puasa, maka tak kena kifarat. Kifarat tak kena, tetapi dosa tetap kena. Sebab apa? Sebab dia dikira berbuka puasa dengan sengaja. Tuan-tuan, puasa ni rukun Islam ni, jangan main. Puasa ni rukun Islam, bukan boleh saja nak buka gitu, tak boleh. Walaupun tak kena kifarat, ialah, tetapi perbuatan buka puasa itu dikira haram dan berdosa besar. Kan? Tapi kifarat tak kena lah. Sebab tu saya kata jangan buat, jangan buat lagu tu. Baik.
Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya nak tanya, imam sujud sekali, macam mana dengan makmum hendak lakukan? Adakah makmum nak ikut imam? Apa sujud sekali, sujud apa? Sujud 2 kali. Dia sujud sekali. Ini kita kena tegur tu imam lah. Kita kena tegur tu imam. Supaya kita tak boleh lah, sebab kita tahu sujud mana sekali, 2 kali. Kan? Kita tegur tu imam dan tu imam akan sujud pula. Kalaulah tu imam tak mau dengar cakap, contohnya, kan? Tu imam mungkin dia tak sedap, tapi kita sedap. Maka kita mufaraqah lah. Kan? Untuk kita teruskan solat macam biasa. Macam tu imam naik rakaat yang kelima, tambah rakaat. Kita tegur tu imam tak mau turun. Kan? Sebab dia yakin hak dia tu betul. Kita yakin hak kita betul. Kan? Jadi makna kita tak boleh tambah juga rakaat, tak boleh. Assalamualaikum Ustaz. Penjawat awam yang pencen akan mendapat wang ganjaran sebaik saja bersara. Adakah wang tersebut dikenakan zakat masa baru diterima? Sebahagian pandangan menyatakan al-malul mustafad, wang itu hasil daripada pekerjaan dia, kan? Maka dikenakan zakat. Sebahagian pandangan ulama menyatakan dikenakan zakat 2.5%. Doa selepas tahiyat itu adakah sunat dibaca jika kita sebagai imam solat? Sebagai imam solat, kalau panjang sangat sebab kita nak ra'i orang belakang, tapi saya rasa tidak ada masalah, setakat baca pendek je boleh baca. Sebab memang para ulama melarang kalau imam ni dibaca panjang sangat doa-doa. Dia ambil yang apa? Yang perlu saja. Sebab apa? Sebab nak ra'i orang belakang ni. Sebab imam dia kena sederhana, dia jangan pendek sangat, dia jangan panjang sangat. Tetapi setakat doa ni saya rasa tak ada apa-apa masalah. Yang tak boleh dia berjela-jela macam-macam doa dia panjang, kan. Sedangkan dia tu imam, orang belakang kata bila tu imam nak habis ni, kan, dia pun tunggu lama ni, janganlah. Sebab sebagai tu imam kita kena ra'i orang belakang, kan. Ustaz, soalan saya, apa pengertian dan penerangan berkaitan suami dayus? Suami dayus ni maknanya suami yang membiarkan isteri dia melakukan kecurangan, dia boleh terima. Dia tak ada masalah, dia tak apa saja. Alam bebaslah kita hari ni, dunia hari ni kan moden, kan. Masing-masing mana dia tidak rasa apa-apa, dia tak mendidik isteri dia biar begitu saja. Maka perkara yang seumpama itu adalah satu. Yang kedua, bila mana dia maknanya dia tidak menjadi seorang pemimpin sebenar dalam rumah tangga, sehingga kan maksiat berlaku dalam rumah tangga dibiarkan begitu saja. Dia tak berani nak tegur sikit, bini jegel sikit, dia pun sorot. Ustaz, berkenaan bacaan untuk khatam Al-Quran, boleh ke sekiranya dibaca di rumah dan disambung bacaan tersebut semasa di pejabat dengan menggunakan Al-Quran yang lain? Adakah bacaan tersebut habis boleh diambil kira sebagai khatam Quran? Contohnya kadang dia baca Quran ni, kadang Quran ni di pejabat pula ada Quran lain pula, kadang-kadang tak sempat sambung dalam handphone pula Quran. Boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh, sebab yang penting baca Quran. Bukan mesti mashaf yang sama tertinggal di rumah masa tu pakai tak baca lah dia. Tertinggal di rumah aku tak baca Quran, sebab tertinggal di rumah takut tak khatam. Tuan-tuan, kita tahu kita baca kat mana. Kita dah habis surah Baqarah, sambunglah surah Ali Imran, kan. Tak kisahlah Quran mana pun, asalkan kita membaca ayat Al-Quran. So tak ada masalah. Sambung-sambung menggunakan mashaf yang berbeza pun tak apa. Dan insya-Allah bila habis pembacaan kita tu, walaupun daripada pelbagai mushaf, dia masih lagi dikira sebagai khatam Al-Quran. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi mana lagi? Ustaz, apa beza Al-Masih pada Nabi Isa
dan Al-Masih pada Dajjal. Beza. Al-Masih pada Nabi Isa menunjuk kepada mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi Isa. Masaha, dia sapu je. Dia sapu orang sakit, baik. Orang buta, Nabi Isa sapu je, baik. Itu mukjizat. Al-Masih pada Dajjal menunjukkan tentang kecacatan dia. Kata ulama, ada sekolah ulama kata Al-Masih itu merujuk pada matanya yang al-mamsuh, yang terpadam, yang tersapu, dia panggil yang buta sebelah. Ada yang para ulama menyatakan sedemikian. Jadi menunjukkan satu makna. Ada yang kata Al-Masih Dajjal itu menunjukkan kecepatan dia berjalan di atas muka bumi ini. So amat-amat dua perkataan, walaupun perkataan yang sama tetapi memberi makna yang berbeza. Dan tuan-tuan, di akhir zaman sebenarnya yang akan membunuh Dajjal itu adalah Nabi Isa alaihi salam menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, jadi saya umumkan talian ditutup.